Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi kepada semua. Terima kasih karena masih setia bersama kami di channel ini, Current Sphere MY. Channel yang akan terus membongkar isu-isu politik tanah air, terutamanya dari bumi Sabah yang penuh dengan cerita tersendiri. Hari ini kita akan ulaskan satu soalan yang panas, yang sedang berlegar-legar menjelang pilihan raya negeri Sabah yang akan datang. Persoalannya, mampukah Parti Warisan Sabah mengulangi kejayaan besar Parti Berjaya dan PBS seperti era 70-an dan 80-an? Atau adakah ini hanya mimpi indah dalam dunia politik yang semakin tidak menentu? Baiklah, marilah kita kupas satu persatu, kita ulas satu persatu. Ramai penganalisis politik menjangkakan Warisan bakal menunjukkan prestasi yang agak baik di dalam PRN kali ini. Tetapi bukan itu yang mengejutkan. Yang menarik perhatian ialah keberangkalian Warisan untuk mendapatkan majoriti mudah dan seterusnya membentuk kerajaan negeri tanpa bergantung kepada mana-mana parti lain. Wah, bunyi macam hebat. Menurut Dr. Kanul Gindol, seorang penganalisis politik dan juga aktivis sosial Sabah, beliau yakin bahwa satu-satunya parti Sabah yang mampu buat benda ini tidak lain tidak bukan Parti Warisan Sabah. Katanya, sokongan terhadap Warisan dan presidennya Datuk Seri Shafie Apdal sebenarnya lebih berbilang kaum daripada yang kita sangka. Kalau kita tengok balik sejarah, Parti Berjaya dan juga PBS dulu, mereka berjaya memerintah Sabah sebagai parti tunggal kerana mereka berjaya satukan pelbagai kaum. Dan sekarang katanya Warisan sedang menuju ke arah itu juga. Beliau juga percaya bahwa keputusan Warisan untuk bertanding secara solo adalah satu langkah yang berani dan mungkin strategi politik yang bijak. Rakyat Sabah katanya sudah mula muak dengan gaya pentadbiran sekarang yang bergantung pada gabungan terlalu banyak parti. Katanya di dalam situasi sekarang terlalu banyak masa dan tenaga dihabiskan untuk menjaga hati parti komponen di dalam GRS sampai isu asas macam jalan rosak, air dan juga elektrik terabai. Nah, apa pendapat kamu semua? Memang macam betul juga kan apa yang dikatakan oleh Dr. Kanul Gindol ini? Baiklah. Parti Impian Sabah PIS pun nampaknya bersetuju dengan idea bahwa sebuah parti tunggal adalah lebih baik untuk kestabilan negeri. Mereka percaya kalau kita terus bergantung kepada gabungan yang tidak stabil, Sabah akan terus mundur. Dan yang lebih menarik, Dr. Kanul mendakwa sokongan daripada kaum Cina terhadap Warisan kini semakin meningkat. Katanya beliau sendiri sudah bercakap dengan ramai rakan dari komuniti Cina yang cakap mereka sudah tidak lagi 99% bersama Pakatan Harapan. Malah janji Shafie untuk melantik seorang menteri keuangan dari kalangan masyarakat Cina sekiranya Warisan menang, ini telah mencetuskan harapan dan semangat baru di dalam kalangan mereka. Tapi biasalah, tidak semua ini indah belaka. Warisan masih lagi berdepan cabaran besar di kawasan Majoriti Kadazan Dusun Murut ataupun KDM. Ini bukanlah rahasia, ini sudah bertahun-tahun Warisan diasak dengan isu yang kononnya mereka terlalu rapat dengan pendatang asing dari Filipina. Tetapi menurut Dr. Kanul, perkara ini sedang ditangani secara serius oleh pasukan khas Warisan dan hasilnya sudah mula nampak. Sokongan dari golongan muda dan profesional dalam kalangan KDM semakin bertambah. Kalau betullah apa yang beliau cakap, ini mungkin mengubah lanskap pilihan raya kali ini. Tetapi, cukupkah atau tidak sokongan ini untuk menang 38 kerusi daripada 73 DUN Sabah? Dr. Kanul berkata Warisan rancang untuk bertanding di sekurang-kurangnya 50 kerusi, termasuklah kawasan Cina dan juga KDM. Dan katanya dari maklumat yang beliau dengar, walaupun beliau tidak ada akses kepada data dalaman parti, Warisan yakin mereka boleh menang hingga 41 kerusi. Kalaulah ini jadi kenyataan, maka Warisan bakal membentuk kerajaan tunggal pertama sejak era Berjaya dan juga PBS. Ini bukanlah cerita kecil, ini boleh mengubah haluan politik Sabah. Namun kita kena bersedia untuk pelbagai kemungkinan. Kalau Warisan tidak dapat 38 kerusi, ada satu plan B. Menurut Dr. Kanul Gindol, Warisan boleh bergabung dengan parti KDM yang kini diketuai oleh Priscilla Peter.
Kalau parti KDM menang cukup kursi dan bersedia untuk bekerja sama, maka gabungan dua parti tempatan ini mungkin akan membentuk kerajaan yang jauh lebih stabil berbanding GRS yang ada terlalu banyak parti komponen. Logiknya, lagi sedikit parti dalam gabungan, lagi kurang risiko berpecah. Betulkah tidak? Menariknya, Dr. Kanul kata PBS dan STAR mungkin akan terperangkap dengan penggunaan simbol GRS yang mereka pakai sekarang. Kalau betul, ini mungkin akan menyukarkan mereka untuk lompat keluar dari GRS dan bergabung dengan pihak lain selepas PRN. Sebab bila pakai simbol gabungan, ingin lompat keluar selepas pilihan raya bukanlah semudah itu. Dan kalau semua ini tidak menjadi untuk warisan, kalau mereka tetap gagal bentuk kerajaan, Dr. Kanul percaya yang warisan masih boleh jaga maruah dengan tidak bergabung dengan mana-mana parti dari Semenanjung dan kekal sebagai pembangkang yang berprinsip. Katanya tindakan ini akan beri kesan besar bila tiba PRU 16 nanti pada tahun 2027. Sebab pengundi muda kini semakin bijak menilai dan mereka akan lebih menghormati pemimpin yang kekal dengan prinsip mereka. Tetapi mari kita pikir sedikit. Adakah rakyat Sabah benar-benar ingin kembali ke sistem satu parti? Atau mereka hanya mahukan kestabilan tetapi dalam bentuk yang lebih inklusif? Syafiq Apdal memang ada rekod sebagai ketua menteri, tetapi kita kena jujur. Walaupun warisan memerintah sebelum ini, mereka juga dikritik karena gagal tangani beberapa isu yang besar. Jadi adakah warisan sudah berubah? Atau ini hanya satu cobaan untuk kembali berkuasa? Dan janji ingin melantik Menteri Keuangan dari kalangan Cina. Adakah ini janji ikhlas ataupun hanya strategi untuk tarik undi kaum tertentu? Ada juga yang bimbang ia boleh mewujudkan persepsi perkauman baru dalam politik Sabah. Lagipun ramai masih ingat bagaimana warisan dahulu dituduh mesra pati, satu isu yang sangat sensitif dalam kalangan penduduk asal Sabah. Satu lagi isu, benarkah rakyat kini lebih berminat kepada parti lokal semata-mata dan menolak parti dari Semenanjung? Atau ini hanyalah retorik untuk menaikkan sentimen nasionalisme Sabah menjelang PRN? Sebab kalau kita lihat, parti seperti PKR dan DAP masih ada penyokong yang kuat di kawasan bandar. Jadi persoalan sebenarnya ialah, siapa yang sebenarnya akan menjadi kingmaker dalam PRN nanti? Jadi Anda rasa bagaimana? Adakah warisan akan mengejutkan semua orang dan kembali sebagai satu-satunya kuasa politik dominan di Sabah? Atau mungkinkah GRS dengan semua kelemahannya masih lagi cukup kuat untuk mempertahankan kerajaan negeri? Saya ingin mendengar pendapat Anda semua. Sila komen di ruangan komen di bawah dan jangan malu-malu. Dan jangan juga lupa untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan Anda, biar mereka tahu apa yang sedang berlaku. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe juga kalau belum subscribe ke channel ini Karens VMY, dan aktifkan lonceng notifikasi Anda, sebab kita akan kembali dengan lebih banyak pendedahan dan perbincangan panas seperti ini. Jumpa lagi di dalam konten seterusnya, di dalam video yang seterusnya, hanya di Karens VMY. Di sini, suara rakyat Sabah tidak akan pernah padam. Kita bongkar, kita bahas, dan kita buka mata semua. Salam sejahtera dan salam perjuangan. Sekian saja semua. Terima kasih.